Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam slot kami sempena Pilihan Raya Negeri ke-15 Melaka, Melaka Memilih. Dan hari ini saya berada di salah satu kampung tradisi yang masih wujud di N13 Payung Rumput dan tak jauh pada Kerubong. Saya bersama wakil yang ditawarkan ataupun yang ditampilkan oleh Barisan Nasional dari UMNO, iaitu Datuk Rais Husin. Datuk Rais, terima kasih kerana sudi membawa Sarawak ni sampai ke kampung, apa namanya kampung ni? Kampung Lanjut Manis. Lanjut Manis. Saya dah nampak sembut kat luar tu. Tapi because daripada Payung Rumput tadi, daripada jalan Lebuh AMJ masuk ke kanan, yes. Lebuh Raya cantik, kawasan kilang Kerubong yang high tech kan. Kawasan perumahan yang ada M40, T20, tiba-tiba ada satu lagi kampung tradisi. Jadi inilah demografi Payung Rumput tu. Kita boleh jelaskan sikit macam mana rupa paras Payung Rumput, antara populasi pemilih yang tertinggi juga di Melaka ni, sekitar 20,000 kan. Ya. Jadi Datuk boleh bayangkan kepada penonton kita di mana Datuk Rais bertanding ni. Okey, terima kasih Tuan Haji Nazri atas kesudian untuk datang ke kampung saya ni lah. Kampung kita yang kita berada sekarang di kampung nama dia Lanjut Manis. Keseluruhan di sini adalah kampung Kerubong. Sebenarnya Dun Payung Rumput N13 ini adalah satu kawasan yang mempunyai 26,455 orang pengundi. Dibentuk daripada 61.2% kaum Melayu, 30% daripada kaum Tionghoa, kaum Cina, yang mewakili hampir 7,803 orang. Dan kaum India juga ramai. Di sini kita ada 1,800. Kaum India. Kaum-kaum lain juga ramai. Kita ada 455 Dia orang. macam menggambarkan Melaka dan Malaysia lah tu. Betul. Melaka kita 60% juga pengundi Melayu. Jadi sinilah sebenarnya tempat dia. Refleksi. Kalau kita nak tengok keluarga Malaysia itu di sinilah. Di Payung Rumput. Di Payung Rumput inilah. Jadi alhamdulillah syukur saya diberi peluang oleh Parti Barisan Nasional untuk bertanding di N13 ini, yang mana saya adalah anak jati, anak tempatan di Dun Payung Rumput ini. Saya lahir, membesar dan tinggal sekarang di kampung saya, namanya Kampung Payung Rumput. Membentuk Dun Payung Rumput ini ada lebih kurang 5 kampung yang besar. Kita berada di Kampung Kerubong, Kampung Payung Rumput, Kampung Cheng, Tanjung Minyak dan sedikit kampung nama dia Bertam. Bila dipecahkan Bertam tu separuhnya ada pergi ke Bertam Hulu, pergi ke Sungai Udang. Dan Bertam Halim pergi ke Kota Melaka. Jadi inilah demografi dia. Kita masih ada kampung, begitu juga taman-taman yang pesat seperti di belakang tadi tu. Kita ada taman di Kerubong ni saja kita ada hampir 6 taman yang membentuk beribu-ribu rumah. Menarik. Okey Datuk. Kali ini Datuk akan tahniah juga antara nama besar pemuda UMNO yang ditampilkan kali ini. 4 orang nama besar di Pilihan Raya Negeri Melaka selain daripada Dr. Akmal di Melimau, Dira untuk wanita UMNO di RIM dan sebagainya. Jadi Datuk Rais, kali ini untuk 20/11 5 penjuru dan bukan calang juga 5 penjuru ni. Datuk Rais pertama kali YB Datuk Seri Samsul Iskandar dari Pakatan Harapan yang ada nama di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri Melaka untuk Pakatan Harapan dan Keadilan. Begitu juga dari peringkatan nasional Putra dan juga Bebas. Tak apalah. Dari 5 penjuru ini, adakah Datuk rasa tertekan ataupun cabarannya lain macam mana? Alhamdulillah, syukur. Saya seperti yang saya katakan tadi Tuan Haji, bagi saya PRN Melaka ini tidak disangka-sangka oleh semua pihak. Tiba-tiba kita ada PRN Melaka. Walau apapun sebab dia, sekarang ini orang Melaka perlu memilih. Ini merupakan satu pilihan negeri. Dan ditakdirkan oleh Allah juga di Dun Payung Rumput ini kita menghadapi Barisan Nasional menghadapi saingan 5 penjuru. Seperti nama-nama tadilah. Tetapi saya tidaklah kata saya tertekan kerana saya adalah anak tempatan di sini. Memang selama ini saya berkhidmat di sini. Saya memang daripada bermulanya sebagai ketua pemuda cawangan sahaja. Kita sudah bergerak jadi membantu orang kampung, orang-orang di sini tak kira kaum. Kalau di masa waktu PKP saja, daripada PKP 1 sampai PKP 3, kita telah menggerakkan bantuan kit makanan ni lebih 2,000. Jadi saya rasa untuk mengatakan tertekan hanya kerana PRN tu ialah kita muka baru. Adalah sikit rasa
macam mana nak bergerak ni dengan keadaan SOP baru semua. Tak ada kempen fizikal. Tidak boleh kempen secara fizikal. Tetapi alhamdulillah saya dibantu oleh Jentera Barisan Nasional. Dibantu oleh Jentera Barisan Nasional yang dibentuk daripada wanita, pemuda, puteri, mereka yang veteran semua ni. Jadi kita rasa okey, kita boleh bergerak. InsyaAllah hari ini pun masuk kempen hari kelima, kita boleh perhati momentum itu ada bersama Barisan Nasional. Sebenarnya di DUN ini memang sebelum ini dimenangi oleh Parti Bersatu yang mewakili PH ketika itu. Tetapi sebenarnya sehingga PRU 14 sini adalah kubu kuat Barisan Nasional sebelum ini. Cuma kita berharap kali ini bolehlah rakyat memberi kembali kepada Barisan Nasional. Bagi saya sebagai anak tempatan, anak kampung yang ingin berkhidmat kepada rakyat di N13 ini, yang berkhidmat untuk yang teringin sangat berharap agar saya dapat servis, because I'm local boy. Saya orang sini. Okay. Saya ingin memberi perkhidmatan kepada orang sini. Datuk, adakah tertekan satu lagi aspek kerana ini merupakan hot seats, ya? Ramai memandang payung rumput ini dengan Datuk Rail, Datuk Seri Samsul Iskandar, dan juga kawasan ini pernah dirangkul oleh Bersatu pada 2018 dan Datuk Rafiq melompat ke Teluk Mas. Jadi adakah ini satu tekanan juga untuk deliver kepada BN satu kursi, dan satu juga kerana kita tahu kawasan ini sudah menjadi satu kawasan yang amat bercampur dengan 60%, 30% Cina dan 1000 lebih India dan kaum-kaum lain. Dan demografi ini ada sikit sebanyak. Dari kekuatan UMNO ramai mungkin tiada masalah. Tetapi dari jenama BN itu yang akan merangkul, cuba memetik undi-undi kaum Cina, kaum India dan kaum-kaum lain. Jadi adakah jentera BN sebenarnya ada refleksi di payung rumput, dan adakah Datuk rasa tertekan untuk deliver satu kursi untuk Barisan Nasional 20 hari bulan? Okey, Tuan Haji, saya ingin menarik perhatian Tuan Haji dan juga penonton. Saya sebenarnya sebagai seorang yang berasal dari sini, seperti saya katakan tadi, tekanan itu pada saya, bukan hanya kepada saya sebenarnya, kerana yang ini adalah kerusi yang perlu dirampas semula, dipulangkan semula kepada Barisan Nasional. Kerana kita sudah lihat 22 bulan diberi peluang kepada Pakatan Harapan mentadbir Negeri Melaka. Apa yang berlaku di tempat saya ini? Isu-isu pokok, isu-isu paling utama, banjir misal katanya. Banjir ini bukan isu daripada lama. Dalam tempoh 2-3 tahun ini terlalu teruk. Kampung Kerubong ini 2 jam sahaja hujan habis. Banjir. Jadi di kawasan bandar pula, di kawasan Cheng misal kata, sama juga, hujan sekejap, banjir. Yang ini memerlukan perhatian wakil rakyat yang ada bersama mereka untuk menyelesaikan isu-isu ini. Jadi, kalau tekanan itu sebenarnya, saya tidak letakkan sangat kepada saya kerana saya memang ingin berkhidmat. Saya duduk sini, saya pun tak nak kena banjir. Begitu juga dengan rakyat yang sama. Isu-isu, contohlah saya tambah lagi, perumahan. Perumahan kos mampu milik. Perumahan mampu milik ini, kalau kita tengok di DUN Payung Rumput ini mempunyai kepadatan penduduk yang besar tadi, 26,000. Tapi kita hanya ada satu saja PPR, iaitu PPR Kerubong. Sebelum PRU 14, sudah ada perancangan untuk membuat satu lagi PPR Cheng. Tapi selepas PRU 14, senyap. Jadi ini perlu. Kalau hanya PPR Kerubong lah tempatnya duduk orang Melayu yang tidak berkemampuan, orang Cina dan juga orang India. Ini adalah satu isu lokal. Jadi sebagai local boy, saya sangat berharap agar diberi peluang kerana saya tahu apa masalah yang berada di sini. Jadi kita boleh mampu selesaikan masalah ini. Saya tidak nampak untuk saya merendah-rendahkan calon lain. Memang seperti Tuan Haji kata tadi, mungkin ada nama-nama besar. Tapi adakah mereka-mereka ini faham masalah-masalah rakyat tempatan di N13 ini? Ya. Isu perbandaran, saya rasa itu antara isu utama di Payung Rumput. Kerana ini kawasan bandar, pinggir bandar, dan juga isu berkaitan dengan kesejahteraan penduduk yang tinggal di taman-taman perumahan dan juga kampung-kampung ini. Isu banjir diangkat tadi, dan saya rasa semua wakil rakyat yang menawarkan diri melihat isu ini sebagai isu yang mendesak, short termnya, long term dan medium term. Satu lagi isu yang kita nampak jelas ada gap ataupun jurang yang tinggi
adalah isu akses broadband, isu talian internet. Semua mana-mana negeri Melaka termasuk di Paya Rumput. Ini kawasan bandar, Cik Nazri. Nak buka tab untuk anak-anak belajar memang tak boleh. 4G dapat 1 bar je. Di kawasan perindustrian tu, di taman-taman perumahan. Jadi ini bukan perkara yang mewah pun, talian internet ni. Apatah lagi ini untuk kawasan industri dan kawasan-kawasan komersial kan. Orang berniaga nak mendapatkan akses. Orang berniaga dalam talian pun, anak-anak muda kita, mereka perlukan akses yang stabil. Jadi apa perancangan Datuk dan tawaran Datuk untuk rakyat Paya Rumput? Isu banjir dan yang kedua ni isu talian akses internet yang baik dan laju. Sebenarnya antara saya ialah kita tidaklah membuat seperti manifesto yang macam menjanjikan sesuatu langit, bulan dan bintang sebagainya. Tetapi ini adalah antara isu pokok asas yang ingin saya selesaikan. Kerana saya merupakan yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Rumput. Jadi saya tahu apa yang berlaku kepada penduduk yang di sini ketika hari ini masalah yang berlaku adalah bila kita PDPR. PDPR itu masa tu pelajar-pelajar ada hampir untuk mengambil SPM ada hampir 40 orang. Bayangkan. Mereka ini tidak dapat untuk akses PDPR. Ada masalah-masalah lain lah, mungkin ada masalah domestik. Tetapi hampir 30% masalahnya adalah di tempat mereka itu tidak dapat akses internet. Jadi perlunya kepada satu penyelarasan untuk mendapatkan talian internet. Bukan tidak ada tetapi tidak lengkap dan tidak memuaskan. Unify banyak tempat tidak ada. Jadi ini saya rasa perlunya kepada MC-MC kementerian untuk melihat semula. Turun padang, betul. Betul, saya setuju. Kawasan-kawasan blind spot, kawasan-kawasan yang isyarat yang lemah tu. Sangat penting, sangat penting. Datuk, Datuk kata tadi Datuk tidak secara peribadi tidak menawarkan manifesto. Tetapi pastinya Datuk ada tawaran untuk rakyat Paya Rumput. Apa yang Datuk rasa yang akan jika dipilih ini keutamaan Datuk untuk ditawarkan? Sebenarnya saya adalah orang yang dari sini. Saya ada beberapa tawaran yang kita akan keluarkan sebab saya lihat manifesto yang dikeluarkan oleh peringkat negeri itu kita sedang selaraskan. Tetapi saya Tuan Haji saya cerita betul-betul antara benda yang paling utama selain isu banjir, masalah internet, masalah perumahan mampu milik. Saya juga ingin membawa isu-isu penjaja, isu-isu anak-anak muda yang hilang pekerjaan, isu-isu ekonomi rakyat tempatan di Dun Paya Rumput ini. Kita semua sedia maklum. Selepas PKP banyak yang hilang kerja dan sebagainya. Melaka alhamdulillah di bawah YB Ketua Menteri, beliau membuatkan semua Melaka bebas berniaga. Semua orang mau berniaga. Kalau kita tengok di tempat-tempat di keluar sini ada satu Taman Kurbong Jaya. Situ saja hampir ada 35 warung-warung penjaja. Mereka ini berjaja berbagai. Jadi saya ingin membuat satu uptown sebenarnya di sini. Di tempat di mana di Stadium Hang Jebat itu. Itu adalah satu kawasan yang cantik untuk dibangunkan. Kerana apa? Dulunya mungkin sukar sebab bawah Perbadanan Stadium. Sekarang ini majlis yang menguruskan. Jadi kalau kita boleh berbincang dengan majlis, saya ingin mengajak kepada anak-anak muda yang ingin berniaga ni, kita bangunkan tempat itu. Ini short term tu Ini memang short term. Immediate lah. Immediate. Kalau kita dapat, insya-Allah this is doable. Tak perlu tunggu plan besar. Ini sebab tu saya cakap tadi. Kalau saya pun boleh keluarkan manifesto, mungkin insya-Allah saya pun keluarkan. Tetapi apa yang saya touch ini, semuanya adalah isu-isu yang insya-Allah boleh dilakukan. Kalau kita kalau kita ada uptown ini, bangunkan uptown ini, sini sudah pun jadi semi urban. Orang-orang boleh datang berniaga, food truck. Buat letak kemudahan yang betul. Hari ini ada toilet, ada tempat untuk orang selesa, solat dan sebagainya. Ini sebenarnya memang boleh dilakukan, Cik Nazri. Pada saya, kalau saya dipilih oleh rakyat di N13 Dun Paya Rumput ini, saya alhamdulillah bersama mereka. Isu keselamatan kita jangan lupa. Di Dun Paya Rumput ini hanya ada satu balai polis, iaitu Balai Polis Tanjung Minyak. Just imagine. Tahun bila tu?
Dari saya kecil lah. 26,000 Saya lalu dah balai polis tu. 26,455 orang pengundi. Macam Kita mana hanya nak- ada satu. Orang sini kalau ada masalah keselamatan Nak kena report. pergi ke sana. Orang kampung Payung Rumput kena ke sana. Report satu. Kalau kita tengok klinik kesihatan standard dia 10,000 orang kena ada satu klinik kesihatan. Balai polis bagaimana pula? Jadi ini semua kita perlu kepada seorang wakil rakyat yang ada di sini, tinggal di sini. Faham. Dia faham keadaan demografi di sini. Datuk, akibat COVID-19 lah, COVID pandemic. Kita lihat angka-angka Melaka, kedatangan pelancong hampir memusnahkan ekonomi pelancongan dan perkhidmatan di Melaka. Ataupun pendapatan KDNK banyak bergantung dengan jumlah kedatangan pelancong. Dan pastinya dia punya kesan tempias kepada penduduk Payung Rumput. Jadi adakah Datuk rasa ada elemen-elemen untuk ditimbulkan bagaimana Payung Rumput akan mengambil sedikit tempias, bukan hanya bertumpu di kawasan Bandar Hilir, Bandar Melaka dan kawasan bersejarah. Saya rasa sebagai anak Melaka pun saya tahu di Payung Rumput ada produk-produk selain daripada kawasan-kawasan bersejarah. Mungkin kawasan-kawasan yang boleh dibangunkan sebagai homestay dan pusat-pusat kraft tangan. Kerana anak muda kalau boleh mereka nak tinggal di Payung Rumput. Tetapi kalau tiada peluang penciptaan peluang pekerjaan, prasarana-prasarana yang untuk mereka menggamit pelancong datang ke Payung Rumput tu tidak wujud ataupun tidak dimudahkan, maka mereka sukarlah. Apa pandangan Datuk? Yang ini mungkin saya kalau jawab sebab saya mesti jujur. Sebab saya duduk di sini. Jadi saya mesti cerita yang betul. Tuan Haji, sebenarnya di sini kebanyakan taman-taman yang dibuat ini. Kenapa? Kerana orang-orang yang bekerja di bandar, mereka suka tinggal di sedikit pinggir bandar. Sedikit saja. Jadi di Kerubung ini ada taman-taman yang sebenarnya bukan rumah-rumah yang kos rendah saja, kos mahal, 300,000 ke atas pun ada. Di Payung Rumput ada rumah seperti Payung Rumput Perdana, Payung Rumput Indah. Jadi demografi itu memang ramai. Jadi saya bukanlah kata tidak mahu tempias industri pelancongan itu datang ke sini, tetapi sekarang pun kita mempunyai masalah kesesakan lalu lintas yang amat teruk. Selesaikan dulu. Jadi infra ini adalah satu isu yang besar. Infra lama Datuk. Infra lama. Jadi kalau hari ini saya rasa saya nak bawa satu produk pelancongan lagi di sini, marahlah orang. Sebab apa? Kena sediakan dulu. Kita mesti siapkan infra. Infra is most important. Kalau hari ini jalan pun orang nak keluar, dia orang sekarang lepas subuh kena keluar hanya untuk sampai ke MITC. Mengeluh. Jadi saya nampak kat sini, saya faham. Tapi kita ada banyak produk-produk pelancongan yang boleh dipromosikan lagi, dan di sini biarlah mereka dapat tinggal dengan aman, orang-orang kampung. Tetapi produk-produk macam tadi saya cakap, uptown kita bangunkan. Sebab itu adalah ekonomi rakyat tempatan di sini. Bagi anak muda dan juga untuk kelestarian dan hidup sihat, kita cerita banyak benda tentang kesihatan ni selepas COVID. Nampaknya seolah di Melaka ni ada isu tempat beredar. Kan? Padang amat terhad untuk rakyat bermain futsal ataupun tasik-tasik ke ataupun padang-padang untuk mereka berlibur di hujung minggu bersama keluarga. Amat, walaupun ada di Kelebang, itu takkan semua nak pergi ke Kelebang. Itu kan. Jadi bagi Datuk lah, ini untuk mengurangkan mental stress. Yes. Dan rakyat kena sihat. Kalau tidak, itu yang kita terpaksa melabur banyak dalam bidang kesihatan. Jadi ini juga antara sebagai Datuk orang muda, ini kendak-kendak orang muda. Pandangan Datuk mungkin. Yang sebenarnya, Alhamdulillah, Barisan Nasional ketika kita mentadbir selama 60 tahun dahulu, fasiliti ini semua sudah lengkap. Di kampung sekecil Lanjut Manis ini sendiri, kita ada padang futsal di dalam ini. Tetapi perlunya kepada maintenance yang ada. Tapi kalau kita cerita tentang tempat, di Dun Payung Rumput ni, Alhamdulillah, yang itu ada.
Sebagai contoh di stadium, itulah tempat orang berjogging, orang beriadah sebab kawasannya luas. Di Kampung Kerubung ni sendiri dia ada tasik di dalam Kerubung Perdana semua tu. Jadi mereka memang ramai yang beriadah di situ. Keluarga-keluarga pun memang banyak yang datang sebagainya. Jadi cuma fasiliti untuk bersukan ini saya rasa kita memang perlu tambah baik. Yang saya harapkan adalah jika dipilih untuk bersama dengan rakyat di sini, insya-Allah saya rasa untuk anak-anak muda, dua sukan yang paling diminati di tempat saya inilah. Selain daripada bola sepak itu memang wajib lah. Mereka nak bermain futsal dan juga takraw. Di taman-taman kebanyakan takraw. Jadi saya akan cuba sedaya upaya untuk pastikan kawasan ni tak besar pun. Ya, untuk pastikan di setiap taman, di setiap kampung itu ada gelanggang. Datuk, okey sekali mungkin dari sudut perjuangan Barisan Nasional kali ini, seolah-olah rakyat melihat ada satu ketidaktentuan apa yang ditawarkan oleh Barisan Nasional dan juga rakan mereka di peringkat persekutuan iaitu Perikatan Nasional. Ada yang mengatakan bahawa pecah dahulu, iaitu bergaduh dulu ketika Pilihan Raya Negeri Melaka, tengok dulu keputusannya. Kalau tak cukup simple majority, kita gabung semula. Jadi ini tidak memberi keyakinan. Dalam situasi pilihan raya ini bukan yang diingini oleh rakyat Negeri Melaka. Itu sentimen yang saya boleh cerap di lapangan. Sama ada penyokong parti, orang atas pagar ataupun yang berada di luar Negeri Melaka. Jadi sebagai anak muda yang ditampilkan, ada idealisme politik. Jadi situasi yang tidak menentu ini amat tidak menggembirakan rakyat Negeri Melaka. Pandangan Datuk bagaimana? Pandangan saya seikhlasnya. Seperti yang kita tahu, sebelum PRN pun kita ada mungkin perbincangan demi perbincangan, kerusi dan sebagainya. Tetapi biasalah adat politik, mungkin kita tak dapat memenuhi permintaan di sebelah sana. Permintaan di sebelah sana pun tidak dapat memenuhi permintaan kita. Akhirnya diputuskan kita bertanding. Bertandinglah secara sihat di Negeri Melaka ini. Dan apa yang saya harapkan daripada pengundi dan rakyat yang dapat mendengar kita ini adalah perlu difahami, kalau boleh, kenapa hari ini pertama sekali dalam teras manifesto yang dikeluarkan oleh Barisan Nasional itu adalah kestabilan. Kestabilan politik. Bagilah mandat kepada kami. Berilah mandat sepenuhnya kepada kami. Biarlah politik itu stabil. Dengan kestabilan politik, akhirnya akan datang kemakmuran, Haji. Apabila makmur, kemajuan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi pada saya, kalau kita bagi separuh-separuh, sikit-sikit, datanglah politik-politik ugutan. Siapa yang nak PRN pada ketika waktu sekarang? Jangankan orang muda, makcik-makcik yang sudah berusia, mereka pun susah. Tetapi hari ini, hanya kerana ketamakan, masalah beberapa pihak sahaja mengakibatkan akhirnya semua. Kali ini Alhamdulillah Barisan Nasional menampilkan hampir 87% muka baru. Termasuk seperti kita kata tadi, orang muda, pemuda sahaja ada 4 orang. Datuk Dira yang mewakili wanita muda juga berkejaya ada juga di dalam ini. Jadi kita menunjukkan yang Barisan Nasional memang mahu berubah. Berilah peluang kepada kami. Berilah peluang kepada orang-orang muda ini untuk menunjukkan yang kita memang berubah. Okey, sekali Datuk. Ini juga yang menjadi kerisauan, iaitu dari sudut jumlah peratusan keluar mengundi 20 hari bulan. Dengan orang kata pun kegelisahan rakyat yang tidak orang kata pun berapa gemau lah dengan pilihan raya kali ini. Gemau kan. Dan bagaimana Datuk pesan Datuk kepada pengundi Melaka, sama ada di Payung Rumput, di Negeri Melaka dan di luar Melaka, baliklah mengundi. Ini untuk menentukan kerajaan 5 tahun, bukan esok lusa je ni. 5 tahun Datuk. Jadi pesanan Datuk kepada mereka dan juga pesanan kepada pengundi di Payung Rumput. Okey, sebenarnya hari ini pada saya, apa yang boleh saya katakan, saya memohon dan merayu kepada para pengundi yang berdaftar di Negeri Melaka ini, baliklah untuk mengundi. Kerana mengundi ini adalah tanggungjawab kita semua. Dan kalau balik mengundi itu, untuk pengundi di N13 Dun Payung Rumput ini, saya mohon izinkanlah anak tempatan ini untuk diberi peluang berkhidmat untuk anda semua di Dun Payung Rumput ini. InsyaAllah
Undilah calon nombor 1. Ha. Okey. Terima kasih yang berbagi Dato' Raisi Husin, calon Barisan Nasional untuk N13 Paya Rumput, dan kita seronok berjumpa dengan jentera dan juga sebahagian orang kampung di sini di Kampung Lanjut Manis di kawasan Kampung Kerubun ini, dan all the best Dato'. Kita akan sentiasa memerhati dan memantau perjalanan kempen Dato' walaupun dengan keadaan norma baru kempen, tapi nampaknya di dalam ataupun di dalam talian aktif sekali ni. Itu mungkin secara kreatif yang tiada pilihan Dato'. Terima kasih Dato' Raisi Husin, Dato' Raisi Yassin. Itu saja, saya Nazri Kahar dari N13 Paya Rumput. Kita jumpa lagi dalam Melaka Memilih.